guys, my name is Miss Amalia. So hari ni kita bertemu lagi untuk sambungan bab matrix sebelum ini. So kita akan sambung kepada tajuk matrix untuk pendaraban. Okay, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam lagi, kita buat recap sedikit. Apa itu matrix? So seperti yang semua orang tahu, matrix adalah susunan nombor yang tersusun dalam keadaan teratur yang mengandungi lajur dan baris. So baris adalah yang melintang, lajur adalah yang menegak. Okey, so kita tengok 1, -7, 4, 3, 2, 1. Okey, so macam mana kita nak tahu peringkat matrix ni? So kita ulang sekejap. So peringkat matrix, benda pertama yang you guys kena buat, letak 1, 2, 1, 2, 3. Okey. So ini adalah lajur, ini adalah baris. Okey. So inilah matrix. Okey, korang kena tahu baris dia, lajur dia. So baris dia ada berapa? Baris dia ada 2, lajur dia ada 3. So peringkat matrix dia adalah 2/3. Mesti letak baris dulu baru lajur. Okey? So 2/3. So kita recap sekejap untuk matrix. So inilah matrix. So kita dah belajar tentang unsur dia, macam mana nak baca unsur dia, macam mana kita nak baca macam mana kita nak buat tambah dan tolak. So kalau nak buat tambah dan tolak, peringkat matrix mesti sama. Kalau tak sama, tak berlaku So kita teruskan kepada pendaraban. Sebelum kita pergi kepada pendaraban, kita akan pergi, pendaraban dia ada terbahagi kepada 2, iaitu dia ada 2 Okey. Dia ada darab skala, darab dengan skala. Okey. Dengan pendaraban. Okey, so skala ni bukan maksudnya adalah satu nombor. Satu nombor Okey, so kita tengok dulu kepada darab dengan skala. Apa maksud dia? Maksudnya apabila kita ada satu nombor di luar sahaja dan didarab dengan matrix. So contoh matrix kita adalah A, B, C, D. Okey, so kita buat revision lagi sekali supaya korang ingat apa itu matrix. Okey, so kita tengok sini So bila nampak matrix dia, benda pertama yang korang kena buat, korang mesti tahu peringkat dia apa. So kita nak tengok peringkat dia. So benda pertama korang buat, korang letak 1, 2, 1, 2. Okey, so yang ini, okey, kejap baris. So ini adalah baris. Yang ni adalah lajur. So peringkat matrix dia adalah, peringkat matrix dia adalah, kita letak baris dulu baru lajur. So dia adalah 2/2. Okey, so ni adalah peringkat matrix dia. So kita kembali balik kepada darab dengan skala. So darab dengan skala, ini satu nombor, katakan dia adalah K, yang ini adalah matrix. So macam mana kita nak selesaikan? So caranya adalah, kita ambil warna biru. K ni akan didarab kepada A, K ni akan didarab kepada B, K ni akan didarab kepada C, dan K akan didarab dengan D. So maksudnya K darab A, K darab B, K darab C, K darab D. So ingat bila ada nombor di luar sahaja, satu nombor di luar sahaja, and then dia tak ada apa-apa operasi, maksudnya dia darab. So korang darabkan setiap satu unsur. So K darab dengan A, K darab dengan B, K darab dengan C, K darab dengan D. Okey, so senang saja, darabkan setiap satu. So jawapan akhir dia akan jadi KA, KB, KC dan KD. Okay, ini jawapan dia. Okey, so ini adalah untuk yang ni lah. Okey,
So, I bagi tanda ni supaya korang tak confuse. Okay, yes. So, KA, KB, KC, KD. So, kita kena tengok kepada contoh. Okay, so jom kita tengok pada contoh. So, contoh 4, 7, 1, 4, 1, negatif 1, kosong. Okay, so bila nampak matriks, ingat apa yang cakap, bila nampak matriks dia, korang kena terus buat peringkat matriks supaya korang tahu apa jenis matriks ni. Okay, praktis supaya korang selalu cari peringkat matriks dia. So apa yang korang buat, sini letak 1, 2, 1, 2, 3. So sini adalah baris. Okay, dan sini adalah lajur. Okey. So, peringkat matriks dia adalah, mesti letak baris dahulu. So, peringkat dia adalah 2 kepada 3. Okey. So, kita tahu dah matriks ni dia punya peringkat adalah 2 kepada 3. So, kita pun dah okey, kita teruskan untuk selesaikan darab dengan skala. So, okey, so macam yang I cerita tadi, kalau darab pada skala, darabkan setiap satu. Okey. So, maksudnya 4 darab dengan 7, 4 darab dengan 4, 4 darab dengan 1, 4 darab dengan 1, 4 darab dengan negatif 1, 4 darab dengan kosong. Okay, so buat ni dulu. Bagi sesiapa yang baru nak belajar, buat ikut step by step. So itu adalah keistimewaan matematik. Kita ada langkah-langkah dia. So kalau korang follow langkah dia, InsyaAllah korang tak akan miss out. Okay, so kita tengok ni. 4 darab 7, 28. Okay, so 28. So yang ni 16, 4, 4, negatif 4, kosong. Okay, so ini adalah jawapan dia lah. Okay, okay, so ini adalah matriks. Jawapan dia lah. Okay, so kita dah habis untuk darab dengan skala. So sekarang ni kita akan pergi kepada pendaraban. So pendaraban ni dia memerlukan pemahaman yang sangat teliti sebab langkah dia agak rumit. So tak apa, sama-sama kita fahamkan dan kita cuba untuk pastikan korang semua faham. Dan jangan risau, I akan ulang sekali lagi supaya korang betul-betul faham macam mana cara nak buat pendaraban 2 matriks. Okay, so kita dah pergi kepada darab dengan skala. So kita pergi kepada pendaraban 2 matriks. So I perlukan ruang, so I akan padam. So sementara ni I bagi masa untuk you guys screenshot ataupun salin. So basically pendaraban kepada 2 matriks ni I akan bagi sedikit maklumat. Pendaraban kepada 2 matriks ni kita kena pastikan lajur matriks pertama sama dengan baris matriks kedua. Korang pun macam dah pening dah. Benda lah cikgu ni cakap. It's okay, kita akan tengok kejap lagi. So, kita teruskan. So, I padam ni dulu. So, kita akan buat pendaraban matriks. So, pendaraban 2 matriks ni adalah salah satu soalan yang selalu keluar dekat paper 1 dengan paper 2. Okay. So, okay, kita tulis kejap. Matrix. So, kita belajar tentang pendaraban 2 matriks. Okay. So, I akan bagi contoh supaya korang nampak, and I akan bagi beberapa contoh lah supaya korang tahu, oh, yang ni yang boleh buat, yang ni yang tak boleh buat. Okay, kita akan pergi kepada contoh pertama. Okay, contoh kita ada 4, 7, 1, 1, 3, 4.
Okay, so ingat apa yang saya cakap bila buat matrix. Bila buat matrix, mesti pastikan korang tahu peringkat matrix tu berapa. Okay, apa peringkat matrix dia? So, kita tengok matrix yang pertama. Apa peringkat dia? Peringkat dia adalah 1, 2, 1, 2. So, maksudnya yang ni baris, yang ni lajur. So, korang tahu bila buat peringkat, mesti buat baris dulu kepada lajur. So, baris korang 2, lajur korang 2. Okey, so korang dah tahu dah. Ni peringkat dia adalah 2 kepada 2. So, kita pergi kepada matriks yang kedua. Sama juga, korang senaraikan berapa baris dia ada. 1, 2, ada 1. So, sini baris dia ada 2. Yang ni baris. Yang ni lajur. So, macam biasa untuk peringkat matriks mesti tulis baris kepada lajur. So, baris kita ada 2, lajur kita ada 1. Okey. So, kita teruskan kepada pendaraban 2 matriks. Okey, kita dah buat peringkat dah. So, ingat benda pertama bila korang buat matriks mesti tulis peringkat dia dahulu. Ikut step dia. Kalau korang ikut step dia, insya-Allah korang takkan lari daripada soalan lah, daripada jawapan tu. Okey. So, kita tengok dekat sini. Ayah akan ambil warna merah. Okey. Korang kena tengok lajur matriks pertama dengan baris matriks kedua. Atau senang nak ingat, tengok tengah-tengah ni. Okey. Korang tengok tengah-tengah ni, sama ke tidak? So, kalau sama, korang potong. Dan ini bermakna jawapan korang mesti baris dan lajur dia 2 kepada 1. Okey. Ingat So, bila korang tengok ni sama, korang potong. Korang kan suka potong? Korang potong. So, korang ambil 2 ni pergi ke sini, 1 ke sini. So, jawapan korang mesti 2 kepada 1. Maksudnya, jawapan korang mesti ada 2 baris dan 1 lajur. So, dia jadi macam ni. So, korang buat kotak kat sini. Okey, so korang tahu. Oh, okey. So, kena isi tempat ni, kena isi tempat ni. So, I namakan yang ni sebagai A, yang ni sebagai B. Okey? Faham Sebab dia ada 2 baris, sini 2 baris, yang ni 1 lajur. So, I buat kat sini baris, yang ni lajur. Okey, so maksudnya ada 2 tempat korang kena isi. So, kita namakan dia A, kita namakan dia B. So, sekarang ni kita kira yang A. Macam mana nak kira yang A? So, yang A, I akan guna yang warna merah. Okey, supaya korang tak confuse. So, yang B, I letak warna biru lah. Okey. So, kita tengok yang A. Korang kena ambil melintang dan korang kena ambil menegak. Okey? So, apa yang korang buat? 4 darab kepada 3 mesti tambah. Okey, mesti tambah 7 darab dengan 4. 4 darab dengan 3, 7 darab dengan 4, tanda kurungan bawah operasi darab. Dan korang tambahkan. 4 darab 3 adalah 12 tambah 28. So, jawapan dia adalah 40. So, A korang adalah 40. A adalah 40. Okey? Okey guys. So, B warna biru. So, kita tengok B pula. So, sama juga B ni. Korang ambil melintang ni. Dan korang ambil menegak ni. Okey. Okey. So, B korang 1 darab dengan 3. 1 darab dengan 3. Tambah 1 darab dengan 4. So, 1 darab 3, 3 tambah 4. So, korang dapat 7. So, jawapan sini dekat B 7. Okey. So, ini adalah pendaraban 2 matriks. Apa step pertama?
Step pertama, korang mesti buat peringkat matriks. Step kedua, potong-potong. Korang kan suka potong-potong? Okay. So, step ketiga adalah ini. Korang tengok jawapan korang mesti apa. So, jawapan korang mesti baris korang ada 2, yang ni, dan laju korang ada 1. So, korang buat 1, 2, 1. Okay, so korang buat kotak yang bersesuaian. 1, 1, 1 kotak, 2, 1, 1 kotak. Korang namakan dia A, korang namakan dia B. So, A korang mesti 4, 7 darab dengan 3, 4. Okay, so 4 darab dengan 3, 7 darab dengan 4 dan mesti tambah. Okay, so jawapan dia 40. Okay, so inilah pendaraban 2 matriks. So, kita teruskan kepada contoh yang kedua. So, I akan padam. So, kita akan pergi kepada contoh kedua. Kita akan tengok, mesti tengok peringkat matriks tu macam mana. Okay, apa jenis peringkat matriks dia. Dan kita kena tengok bersesuaian tak untuk kita buat pendaraban 2 matriks. Okay, so kita pergi kepada contoh kedua. Okay, contoh kedua kita ada. Okay, contoh kedua Okay, so ingat apa yang I cakap tadi. Mesti tengok peringkat matriks. Correct, good job guys. So tengok peringkat matriks. Macam mana nak tengok peringkat matriks? 1, 2, 1, 2. Okay, apa ini 1, 2? Yang ini adalah baris, yang ini adalah laju. So korang buat kat bawah ni, baris kepada laju. So baris korang ada 2, laju korang ada 2. Okay, yang ini pula. So korang buat 1, 2, 3, 1. So kat sini korang tahu ni adalah baris, yang ni adalah laju. So korang pun buat baris kepada laju. So 3 kepada 1. Okay, step pertama dah buat. Step pertama yang akan dilakukan untuk setiap soalan matriks. So tak ada excuse kenapa tak buat. Mesti buat. Sebab peringkat matriks ni akan menentukan sama ada kita boleh teruskan nak selesaikan masalah ni ke tidak. Okay, tu penting. So kat sini korang tengok laju yang untuk matriks pertama dan baris untuk matriks kedua. Sama ke tidak? Boleh potong ke tak? Korang kan suka potong? Tak boleh potong. So soalan ni tak boleh buat. Okay, soalan ni tak boleh buat. So tak boleh buat. Contoh kalau keluar kat exam soalan macam ni, apa yang korang nak buat? Angkat tangan, cakap dengan cikgu, cikgu soalan ni tak boleh sebab laju ni dengan baris ni tak sama. Okay, so ingat, soalan kadang-kadang soalan pun dia boleh silap juga. So korang boleh take this opportunity untuk pastikan korang buat benda yang betul ke tak. So sebab tu pentingnya pemahaman pada matriks, yang peringkat matriks ni penting guys. Okay, so kita pergi kepada contoh yang ketiga. Contoh last sekali. Okay, contoh yang ketiga. Kita ada 4, 7, 3, 1. Okay, I selalu guna 4 dengan 7 lah guys. Okay, 1, 2, negatif 1, negatif 2. Okay, guys, apa step pertama kita? Yes, tengok peringkat matriks. Tengok peringkat matriks. So macam mana nak tengok peringkat matriks? Labelkan 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jadi yang ini adalah baris, yang ni adalah laju. Ini adalah laju, ini adalah baris. So kat sini korang boleh tengok baris kepada laju.
So baris korang 2, laju korang 2. Okey. Okey, so baris kepada laju, so 2 kepada 2 sebab baris adalah 2, laju adalah 2. Okey guys. So kita tengok yang kedua pula. Baris kepada laju, so baris dia 2, laju dia 2. Okey, so kita dah buat dah step pertama yang wajib dilakukan untuk matriks. Peringkat matriks. Okey guys, jangan lupa guys. Please jangan lupa. Okey. So yang ni korang tengok dekat tengah-tengah ni sama ke tidak? So korang tengok. Sama kan? So kalau sama korang potong. Okey? Apa tujuan potong ni? Sebab korang nak tengok jawapan dia jadi apa. Okey? So korang pun tengok. Okey, jawapan dia adalah baris dan laju diorang adalah 2 dan 2. Okey? So korang pun tulis kat sini 1 2 1 2. So korang lukis kotak, 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 kotak. Okey. So ni saya tadi cakap matriks ni adalah susunan nombor yang teratur. Anggap korang susun meja. So meja pertama, meja kedua, meja ketiga, meja keempat. Okey, so baris dia 2, laju dia pun 2 seperti yang kita dapat kat sini lah. Okey, so kita namakan dia. So sini A, sini B, sini C, sini D. Okey, so kita nak buat yang A. Okey, kita nak buat yang A. So macam biasa korang mesti melintangkan dia dulu dan menegakkan dia. Okey, so korang kira A 4 darab 1 tambah, mesti tambah 7 darab negatif 1. Okey, korang senaraikan dulu. Ni A korang. B. Okey, so B korang sama juga. B korang kena guna yang sama ni dengan belah sini. Okey. So ini yang B ni darab dengan yang ni lah. So 4 darab 2 tambah 7 darab negatif 2. 4 darab 2, 7 darab negatif 2. So ni yang ni So yang AB ni I guna warna biru. Yang CD ni I guna warna hitam lah. Okay, supaya korang tak confuse. Okay, so CD pula. So CD korang guna yang ni pula. Okay, 3 1. So dengan yang sini. Okay, so C korang 3 darab dengan 1 tambah 1 darab dengan negatif 1. Okay, ni C korang. D guna yang ni tapi pergi dekat yang kedua. So 3 darab dengan 2 tambah 1 darab dengan negatif 2. Okay, so kita akan explore lagi tentang pendaraban dua matriks ni untuk video seterusnya, sebab kita akan tengok tentang persamaan linear serentak. Ini memang video memang best gila. Korang kena stay tune sebab dia banyak gila langkah. Macam korang masak. Bila korang masak, korang ada langkah-langkah dia. So, sama juga dengan matematik. Okay? Kalau korang ikut je langkah-langkah dia, confirm korang tak akan lari daripada jawapan. Okay, susah sikit daripada sejarah ke, sains ke, korang kena baca. Yang ni korang ikut langkah je. Once korang dah dapat langkah tu, petik jari je guys. Okay? So, sekarang ni kita kira 4 darab 1, 4. Okay? Negatif betul, positif bertemu dengan negatif jadi negatif. So tekan kalkulator akan dapat negatif 3. Okey. 4 darab 2 8. Sebab tanda kurungan sentiasa bawa operasi darab. Korang kena tahu tu. Positif dengan negatif dapat negatif 14. So akan dapat negatif 6. Okey. So ini pula sama juga. Ni 3 positif bertemu dengan negatif dapat negatif 1. So dapat 2. Yang ni 6 positif bertemu dengan negatif dapat negatif 2. So dapat 4. So kita dah tahu dah A kita adalah, so jawapan akhir dia A kita adalah negatif 3,
B kita adalah negatif 6, C kita adalah 2, okey, D kita adalah 4. So inilah jawapan dia. So inilah penerapan dua matriks untuk pemahaman korang. So harap korang semua boleh faham dan cuba buat latihan, cuba cari soalan yang sama macam ni dan try buat latihan. InsyaAllah korang boleh buat. So ingat jangan lupa untuk subscribe kita orang untuk video-video yang akan datang lagi. Okay, see you guys on the next video untuk persamaan linear serentak menggunakan matriks. Bye guys.